بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Umar Sakir. Saya daripada kelas DPS Rumai. Saya akan merupakan presenter yang pertama untuk ini, dan saya akan menceritakan di bahagian pengenalan dan maksud apakah itu ibadah korban. Kita sedia maklum ibadah korban ini merupakan satu ibadah yang mana kita lakukan pada hari raya Aidiladha, iaitu pada hari-hari tertentu dan pada masa-masa tertentu. Okey, kalau kita lihat dari segi bahasa, ibadah korban ini bermaksud sesuatu yang syariat dikorbankan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut syarak pula bermaksud menyembelih pada waktu-waktu tertentu dan pada masa-masa tertentu. Ibadah korban ini memerlukan pengorbanan daripada diri seseorang itu, seorang Muslim yang mana kita berkorban dengan cara kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita dengan melakukan pelaksanaan ibadah korban. Misalnya contohnya seperti menyembelih lembu dan kambing dan sebagainya lah. Okey, kalau kita lihat ibadah korban ini sangatlah special, yang mana ibadah korban ini hanyalah ada waktu-waktu tertentu. Dia bukan setiap hari. Dia ada masa-masa tertentu dia, yang mana ibadah korban ini adalah boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik saja. Yang mana hari tasyrik ini, kalau kita senang nak faham, hari tasyrik ini adalah hari yang mana pada ketika itu jemaah haji telah sedang berwukuf daripada Arafah. Okey, ibadah korban juga adalah satu ibadah yang merupakan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terkandung banyaknya hikmah, dan ibadah korban ini juga membuatkan kita mengenang semula kisah Nabi Ibrahim AS ketika mana peristiwa baginda mendapat mimpi untuk menyembelih anaknya, dan kemudian digantikan dengan beberapa ekor kibas. Disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu seperti zakat dan solat sunat hari raya. Dengan pelaksanaan ibadah korban ini, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, membersihkan rohani kita dan jasmani kita, insya-Allah. Dan waktu-waktu ibadah korban adalah pada 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bolehkah kita melakukan ibadah korban pada hari lepas daripada hari tasyrik itu? Boleh, tapi pahala tu tak dapat pahala korban lah. Dan kita sembelih tu kita niat kita bersedekah. Dia dah kira pahala bersedekah, tak kira pahala korban. Kita tak dapat lah pahala korban. Definisi korban. Maksud korban adalah menyembelih binatang ternakan al-an'am yang dilakukan pada hari raya Aidiladha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, niat kita untuk berkorban, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita adalah untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita kena betul supaya mana pelaksanaan ibadah korban kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang kita peristiwa yang mana related dengan ibadah korban. Contohnya kita boleh lihat kat sini. Contohnya peristiwa ketika anak Nabi Adam AS, iaitu Habil dan Qabil, yang mana mereka berkorban dengan menyediakan apa yang mereka ada. So, itu saja daripada saya. Kita sambung pada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi dalil-dalil Al-Quran dan hadis
tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Okey, sebelum terjadinya korban pada Nabi Ibrahim alaihissalam, telah bermulanya zaman Nabi Adam lagi pengorbanan ini. Ketika mana dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Khabil. Okey, Habil dan Khabil ini perlu mempersembahkan korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban daripada Habil Allah terima, tetapi korban daripada Khabil Allah tidak terima. Ketika itu Khabil marah, lalu Khabil membunuh Habil kerana korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta marah kepada Habil. Kisah Nabi Ismail alaihissalam dikorbankan. Okey, di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100 hingga ke-102 Allah Ta'ala berfirman, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak daripada golongan-golongan yang baik." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggembirakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengurniakan seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Selepas itu, ketika usia Nabi Ismail dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka renung-renungkanlah apa yang aku mimpi ini." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, jika ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakan. Aku terima dengan hati yang terbuka." Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan kami jadikan unta," yakni yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu, sebahagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut, Allah Taala kata ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Ketika berdiri di atas tiga kakinya, maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makalah sebahagian daripadanya dan berilah bahagiannya kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak minta dan orang yang tidak meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Dalam hadis ini menceritakan yang ibadah korban memiliki sejarah panjang dalam Islam. Perintah korban pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermula dari mimpinya menyembelih anaknya sendiri, itu Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini telah diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Mereka berkata, itu sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah korban itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Korban adalah sunnah bapa kamu semua." Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada kisah ini, kita boleh ambil banyak nilai murni. Salah satu hikmah daripada ibadah korban ini adalah mengingatkan diri ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, segala perintah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu rela, bertawakal serta berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%, supaya hati kita menjadi tenang dan ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak muda dalam istana ada pengacar. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Ali Syahid Syamuddin. Saya daripada kelas di PHU 5I. Nombor kad matrik saya di HU 2019-23600. Okey, jadi pada hari ini saya akan kongsikan kronologi kisah sejarah bagaimana ni ibadah korban itu berlaku. Okey, seperti kita tahu, Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidiladha ini merupakan antara dua perayaan yang terbesar dalam agama Islam. Okey, setiap tahun umat Islam akan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah korban ni. Jadi kambing, lembu dan unta biasanya akan menjadi haiwan pilihan untuk melaksanakan ibadah korban ni. Okey, berkorban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jadi sejarah awal korban bermula daripada kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Okey, saya cerita daripada mula. Okey, daripada kisah Nabi Ibrahim ni, dia betul-betul nakkan zuriat. Okey, sampai usia dia dah lanjut pun dia masih tak ada zuriat dan keturunan. So, sampailah satu hari tu dia berdoa kepada Allah yang dia minta pada Allah untuk dikurniakan anak yang soleh. Okey, saya cerita daripada awal, daripada
bagaimana Nabi Ibrahim ni, kisah Nabi Ibrahim ni, dia sangat dambakan anak. Waktu tu usia dia dah lanjut dan dia masih tak ada anak, dan dia berdoa meminta kepada Allah agar dia dikurniakan anak yang soleh. Okey, doa Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat, di dalam ayat yang ke-100, yang berbunyi, "Ya Tuhanku, kurniakanlah aku seorang anak yang termasuk dalam kalangan orang yang soleh." Kabar gembira ini dirakamkan di dalam surah As-Saffat dalam ayat 101, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang soleh, iaitu Ismail. Tidak lama selepas kelahiran Ismail, Allah memerintahkan agar Siti Hajar dan anaknya Ismail untuk berpindah ke kota Mekah. Seperti yang kita tahu, kota Mekah ni adalah kota yang tandus, kota dengan matahari yang menyengat, tak ada sumber air, dengan tak ada pokoknya. So waktu tu Hajar rasa risau. Macam mana dia nak hidup dekat kawasan padang pasir tu dengan anak dia dan kekurangan bekalan makanan yang semakin kurang. Lepas tu Siti Hajar pun jadi risau, dia jadi sedih sebab dia akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dekat kawasan tu. Tapi Nabi Ibrahim tak boleh buat apa-apa sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diorang berpindah ke kota Mekah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun meninggalkan anak dan isterinya Siti Hajar dan Ismail di padang pasir, dan di padang pasir tu, di kota Mekah tu, dan meneruskan perjalanan dia. Nabi Ibrahim pun berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan perlindungan kepada anak dan isterinya di kota Mekah itu. Makalah tinggallah Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah tu, dan di sinilah terciptanya peristiwa yang Siti Hajar berlari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebab dia ternampak air mata yang kita kenali sebagai air mata Zam-Zam. Waktu tu dia berlari sebanyak 7 kali sebab dia nak cari air tu, sebab dia nak minum, dia nak bagi susu dekat anak dia Ismail. Dengan penat-penatnya dia berlari 7 kali tu di antara Bukit Safa dan Marwah tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara seperti macam suruh hentak-hentakkan kaki dekat tempat Ismail menangis waktu tu. Dekat tempat Ismail, kan Ismail kan baby, lepas tu kan dia nangis. Lepas tu macam ada satu suara yang suruh Siti Hajar macam hentak-hentak kaki dekat tempat Ismail tu menangis. Lepas tu dia hentak kaki, tiba-tiba keluar air. Air tu yang dinamakan air Zam-Zam. Lepas tu dia cakap, Zam-Zam, berkumpul lah. Macam tu. Dengan segera Siti Hajar pun dia tampung air tu dengan tapak tangan dia. Lepas kemudian dia bagi anak dia Ismail minum air Zam-Zam tu. Siti Hajar rasa sangat gembira dan rasa sangat bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia pada waktu itu. Nabi Ismail pun semakin membesar, jadi anak yang bijak, anak yang cerdas, anak yang soleh. Pada waktu itulah datanglah sebuah ujian, sebentuk ujian yang nak diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Ismail untuk uji kesabaran dia. Di sinilah bermulanya kisah yang sebenar-benarnya, yang mula-mulanya macam mana sejarah ibadah korban ni berlaku. Dia bermula dengan waktu Nabi Ibrahim dia dapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia untuk jadikan anak dia Ismail sebagai korban. Waktu tu Nabi Ibrahim dia macam pelik lah, kenapa dia dapat mimpi macam tu sampai 3 kali dia mimpi benda yang sama. Rupanya sebelum dia dikurniakan zuriat, dia pernah bernazar kepada Allah. Dia pernah bernazar, dan nazar dia adalah sekiranya dia dapat dikurniakan zuriat, dia akan korbankan anak dia tu di hadapan Allah, untuk Allah. Macam tu. Nabi Ibrahim pun memberitahu anaknya Ismail berkaitan dengan mimpi tu, dan Ismail pun menerima dengan rela hati. Dan sampailah ke hari kejadian,
hari penyembelihan itu, hari sejarah penyembelihan itu berlaku. Nabi Ismail dibaringkan di atas rantai dan di tangan ayahnya tersedia dengan parang yang tajam sebab nak ibarat nak sembelih anak dia tu kan. Lepas waktu kemudian waktu ayah dia tu, Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu, tiba-tiba macam parang tu dia jadi macam tumpul. Parang tu jadi tumpul. Lepas tu Nabi Ibrahim try lagi sekali, parang tu tetap tumpul. Dia try nak sembelih Nabi Ismail tu, parang tu tumpul. Nabi Ibrahim cuba lagi nak sembelih anak dia tu. Kemudian dengan permintaan Nabi Ismail dimintakan muka dia tu ditelangkupkan ke belakang. Mungkin Nabi Ismail fikir yang ayah dia Nabi Ibrahim tak sanggup nak lakukan sesi pengorbanan tu sebab ayah dia tengok muka dia. So dia terbalikkan muka. Dia minta ayah dia terbalikkan waktu nak hiris leher dia tu. Nak hiris leher dia. Okay, akan tetapi walaupun dah buat macam tu, dia dah terlangkupkan muka dia, dia dah cuba nak korbankan Ismail tu, tapi masih tak boleh, masih tak berdarah, tak keluar darah. Nabi Ibrahim pun macam ini dikira macam apa orang cakap, itu adalah satu mukjizat nak menunjukkan bahawa perintah untuk menyembelih Ismail itu adalah satu ujian untuk menguji kesabaran Ismail dan ayahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berasa sedih dan berasa bingung sebab dia tak dapat nak sembelih anaknya Ismail itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah berfirman dan berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah melakukan apa yang kami perintahkan. Oleh demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Macam tu. Okey, sebagai tebus ganti untuk nyawa Ismail itu, Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing yang ada dekat sisi dia dengan menggunakan pisau yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail itu tadi. Okey, dan daripada sinilah bermulanya kisah setiap umat Islam melakukan ibadah korban haiwan lembu, unta, kambing pada setiap tahun. Macam tu. Sekarang kita dah tahu sejarah korban itu bermula dengan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan setiap tahun kita meraihkan hari raya korban itu, ataupun yang kita panggil yang lain Hari Raya Aidil Adha. Okey, kita sembelih lembu, kita sembelih kambing, kita sembelih unta. Lepas tu kita makan sama-sama. Buat rendang. Okey. Sekian, terima kasih. Itu daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaibah binti Rosli dari kelas DPHU 5G. Okey, saya akan terangkan hukum melaksanakan ibadah korban. Antara hukum melaksanakan ibadah korban adalah yang pertama, Imam Asy-Syafi'i berpendapat hukum melaksanakan ibadah korban ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat digalakkan dan dituntut ke atas setiap individu Muslim yang merdeka, berakal, baligh serta berkemampuan untuk melakukannya, sama ada yang sedang mengerjakan haji ataupun tidak, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Manakala makruh meninggalkan ibadah korban ini bagi orang yang mampu melakukannya. Seterusnya, hukum korban ini diwajibkan jika seseorang itu telah bernazar untuk melakukan atau telah membuat
penentuan at-tayyin untuk melaksanakannya. Seperti seorang hamba itu berkata, lembu ini aku jadikan korban. Jika tidak dilakukan dalam keadaan ini, maka hukumnya adalah haram. Daging korban wajib atau nazar tidak dibenarkan untuk dimakan oleh empunya korban itu dan tanggungannya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti pernah berkata, janganlah meninggal ibadah korban jika seseorang itu mampu untuk menunaikannya. Kerana Nabi Muhammad sendiri memerintahkan tinggallah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak meninggalkan ibadah korban, kerana dengan melaksanakan ibadah korban akan lebih menenangkan hati. Seterusnya, hikmah melaksanakan ibadah korban. Hikmah melaksanakan ibadah korban ialah satu ibadah yang mulia di sisi Allah. Setiap ibadah korban yang dilakukan mempunyai hikmah dan faedah. Antara hikmah melaksanakan ibadah korban ialah yang pertama, ibadah korban disyariatkan sebagai tanda bersyukur terhadap Allah ke atas segala nikmatnya dan mengabadikan diri kepadanya. Selain itu, ia juga bertujuan menjadi kifarat bagi melakukannya, seperti kisah agung pengorbanan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Inilah pengorbanan yang sebenar di mana berlaku apabila perkara yang disukai dikorbankan atau diberi kepada orang lain. Di samping itu, ibadah korban juga dapat membantu dan menolong orang fakir miskin dari segi bekalan makanan mereka setelah diagihkannya. Di sini dapat melahirkan kegembiraan dan kelegaan kepada mereka untuk anak-anak isteri dan keluarga pada hari raya. Akhir sekali, ibadah korban dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat Islam. Di sini telah pun dapat mengeratkan lagi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Zainal Rashid. Saya daripada kelas DPHU 5I. Jadinya turn saya sekarang, saya nak terangkan berkenaan fadilat ibadah korban. Okey. Ibadah korban ni macam kita tahu kan, satu ibadat yang paling agung dan antara dua perayaan utama yang disambut dalam Islam. Satu Hari Raya Aidilfitri, hari raya kemenangan selepas kita berpuasa selama sebulan, dan yang kedua adalah Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha ni adalah hari raya yang kita sambut bila mana berlakunya musim haji. Masa orang pergi haji, maka kita kat sini kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha dengan melakukan ibadah korban. Okey? Okey, ingat saya nak baca satu hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi yang maksudnya adalah tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar ataupun dipanggil sebagai Hari Raya Aidiladha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kakinya, dan sesungguhnya darah binatang korban tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi lagi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Okey, ini adalah riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hadis hasan gharib. Jadinya, berdasarkan hadis daripada riwayat At-Tirmizi ni, dapatlah kita fahami antara banyak-banyak ibadat ataupun amalan anak Adam yang paling Allah sukai pada musim perayaan haji ataupun pada Hari Raya Aidiladha adalah ibadah korban. Okey, kalau masa musim haji, iaitu bulan Zulhijjah kan, orang yang pergi haji, pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, mereka berkorban dengan mengorbankan wang, harta, dengan mengorbankan masa untuk mereka pergi ke Mekah semata-mata untuk menunaikan haji. Macam kita kat Malaysia, macam mana kita nak berkorban sama macam diorang juga. So, jalan yang Allah dah sediakan untuk kita adalah dengan melakukan ibadah korban, iaitu menyembelih haiwan-haiwan ternakan.
Sama ada kita sembelih kambing ke, lembu ke, unta ke, kan? Ikut atas kemampuan kita. Sebab bila kita nak menyembelih haiwan korban ni bukanlah satu kewajipan yang wajib, tapi ianya adalah sunat muakkad. Dan lebih-lebih lagi kalau kita mampu, memang dianjurkan sangat untuk kita melakukan ibadah korban. Sebab bila kita melakukan ibadah korban ni, banyak pahala yang terdapat selain daripada bersedekah. Tapi pahala yang paling utamanya adalah itulah nak mendapatkan pahala ibadah korban tu. Sebab bila mana kita berkorban, kita dah tumpahkan darah haiwan tersebut. Masa di akhirat kelak, kita akan dibangkitkan dengan haiwan yang kita telah korbankan tu. Haiwan tu akan menjadi haiwan tunggangan kita masa kita dekat akhirat nanti. Sebab itulah masa kita dekat atas muka bumi, kalau kita nak melakukan korban tu, pastikan masa kita nak korbankan tu, kita korbankan haiwan yang baik. Haiwan yang terbaik, haiwan yang bagus, yang tak ada cacat cela, yang terbaik. Jadinya bila kita di akhirat esok, macam mana dekat dunia kita korbankan haiwan tu, macam tu jugalah haiwan tu akan bangkit bersama kita di akhirat kelak. Kalau kita nak tunggangan yang cantik, jadi daripada dunia lagi kita kena pilih yang paling cantik, paling terbaik, supaya nanti dekat akhirat sana kita akan dapat pilihan yang terbaik juga. Okay? Dan selain daripada itu, haiwan tersebut dah akan menjadi haiwan tunggangan kita waktu kita nak lalu titian sirat nanti, kan? Sebab itulah kalau boleh kita carilah haiwan yang gagah. Maksudnya bukannya yang dah tua sangat, bukan yang dah kata apa tercacat cela, ada banyak orang cakap apa mungkin tercabut tanduk ke, tercabut telinga ke. So haiwan tu dah nampak cacat, tahu tak? Bila dah cacat, dia dah macam mengurangkan sikit lah kita punya apa kata apa ni, pahala dan kita berkorban tu. Sebab sepatutnya kalau kita nak mempersembahkan kepada Allah, kita kena mempersembahkan, korbankan haiwan yang paling bagus, haiwan yang paling baik. Macam mana kisah Habil dengan Qabil tu kan, kembar tu, ada seorang bagi haiwan ternakan yang paling cantik, paling sihat, paling gemuk. Tapi yang seorang lagi tu dia bagi hasil ternakan, hasil tanaman dia yang paling buruk, yang paling busuk, yang teruk lah maksudnya nak kata. Sebab tu, tapi yang Allah terima adalah pengorbanan daripada si abang tu, yang memberikan korban yang paling baik pada Allah. Jadi macam tu juga dengan kita. Okay? Dan walaupun dalam status hadis ni ada setengah ulama yang berpendapat bahawa hadis ini statusnya adalah dhaif dan sebagainya, tetapi Al-Mubarakfuri menilai hadis ini sebagai hasan, sebagaimana yang dinyatakan ketika Imam At-Tirmizi mensyarahkan hadis ini. Okey, maka itu adalah fadilat, kelebihan bagi mereka yang menunaikan ibadah korban. Jadinya kesimpulan yang dapat kita buat daripada kisah pengorbanan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ini adalah, yang pertama, kita dapat tengok daripada kisah Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ketika berada di kawasan yang lapang, yang tak ada orang satu pun. Tapi disebabkan ketaatan kepada suami dan juga atas kepercayaan kepada sang suami, dia akhirnya akur untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berserta dengan anaknya Nabi Ismail yang baru sahaja lahir, yang masih kecil lagi, yang masih lagi dalam keadaan menyusu dengan ibunya, dengan keadaan orang kata apa, tak ada siapa-siapa pun dekat situ, dibiarkan begitu sahaja. Maka benda tu menjadi satu orang kata apa, ujian yang besar untuk Siti Hajar. Namun dia tetap merelakannya dan akur akan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebab apa? Dia percaya mesti ada hikmah kenapa Nabi Ibrahim tinggalkan dia dekat situ. Dan dia yakin juga sebab arahan itu bukan daripada Nabi Ibrahim tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan ada hikmah yang tersembunyi. Maka dia bersabar, akhirnya ia membuahkan hasil. Dan pengajaran yang kedua lah, kesimpulan yang kita tengok kat sini, pengorbanan ikhlas yang akhirnya akan membawa kepada kebaikan, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim sendiri meninggalkan anaknya dan juga isterinya di kawasan yang lapang, yang tidak berpenghuni dalam tempoh yang sangat lama, akhirnya menimbulkan kebaikan seperti munculnya air Zam-Zam dan juga wujudnya Kota Mekah itu sendiri sebagai satu pusat pengumpulan para manusia daripada seluruh pelosok dunia, yang akhirnya kini kita sendiri pergi ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga pada musim ini juga kita akan melakukan ibadah korban di tempat kita sendirilah, di Malaysia. Okay? Maka itu adalah sedikit sebanyak pengajaran dan juga penutup untuk kisah daripada Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Semoga kita dapat pengajaran daripada kisah yang diceritakan oleh saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okay?